Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada satu komen dalam ruangan komen di YouTube saya menulis dengan tajuk berakhirnya pengaruh dan kuasa Jeffrey Kittingan. Ini semua gara-gara pendedahan satu video membabitkan mendakwa Jeffrey Kittingan menerima satu jumlah rasuah yang cukup besar. Benarkah ini pengakhiran kepada masa depan pengaruh kuasa dan juga integriti Jeffrey Kittingan? Siapa yang tidak kenal dengan Jeffrey Kittingan? Beliau merupakan salah seorang ikon kepada politik pentadbiran dan rakyat Sabah sendiri. Beliau dikenali sebagai antara pengasas kepada gerakan-gerakan besar dalam negeri Sabah. Tapi hari ini apabila penggoncangan kuasa politik Sabah membuatkan Jeffrey Kittingan dalam bahaya yang sangat besar. Adakah ini pengakhiran kuasa Jeffrey Kittingan? Nama itu bukan asing bagi kita, kerana sejak puluhan tahun beliau menjadi antara pemain utama politik di Sabah. Tetapi adakah sekarang kita sedang menyaksikan fasa terakhir kuasanya? Jom kita kupas bersama. Jeffrey Kittingan merupakan timbalan Ketua Menteri Sabah, Presiden Parti STAR dan sebahagian daripada gabungan GRS. Karier politiknya penuh warna daripada era PBS, PKR, STAR hingga kini bersama kerajaan negeri. Dia dikenali sebagai seorang strategis politik bijak memanfaatkan keadaan untuk kekal relevan. Selepas PRU 2018 dan 2020, pengaruh Jeffrey melonjak. Dengan jawatan kanan dalam kerajaan negeri, beliau menjadi kingmaker dalam banyak keputusan penting. Tetapi setiap kemuncak ada penghujungnya. Beberapa minggu kebelakangan ini, nama Jeffrey kembali jadi tumpuan. Bukan kerana kejayaan politik, tetapi kerana kontroversi. Satu video tular dikaitkan dengan isu lesen perlumbungan Sabah. Tuduhan ini membuat Jeffrey disiasat oleh SPRM. Malah beliau sendiri mengaku sudah memberi keterangan hampir 5 jam setengah di pejabat SPRM. Jeffrey mendakwa ini semua adalah set up, satu usaha untuk menjatuhkan reputasinya. Tetapi rakyat kini tertanya-tanya, adakah tuduhan ini sekadar fitnah politik atau petanda awal kepada pengakhiran kariernya? Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi kepada anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum dan ringkasnya. Apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak bertindak lagi dengan kuat dan baik serta seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada penyakit, dan penyakit berkembang berakar dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mengajar, mendidik dan menguatkan serta menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan itulah yang akan bertindak menghapuskan semua jenis penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM halal, diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran abad ini. Jika anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan anda, mungkin ini jawaban kepada doa anda semua. Saudara-saudara sekalian, bila kita cakap tentang pengakhiran kuasa, ia bukan sekadar hilang jawatan, ia juga boleh bermaksud hilang kepercayaan rakyat. Kalau persepsi negatif semakin menebal, pengaruh Jeffrey boleh terhakis walaupun dia masih pegang jawatan. Hilang sokongan politik dalam politik Sabah, sokongan parti gabungan sangat rapuh. Jika sekutu politik mula menjauh, kedudukannya semakin goyah. Ketiga, isu undang-undang. Jika siasatan SPRM membuahkan hasil, ia boleh menjadi noktah dalam kerjaya politiknya. Jadi, walaupun Jeffrey masih berkuasa secara rasmi, hakikatnya kuasa itu boleh terhakis perlahan-lahan. Implikasi kepada Sabah. Kalau benar kita sedang melihat pengakhiran kuasa Jeffrey, apakah kesannya? Kesannya yang pertama, kerajaan negeri gabungan GRS mungkin goyah.
Pemain politik lain mungkin akan isi kekosongan kuasa. Kepada rakyat Sabah, hilangnya seorang tokoh lama mungkin membuka ruang kepada generasi baru pemimpin atau mungkin membuka ruang perebutan kuasa yang lebih parah. Kepada reputasi politik Sabah, isu ini tambah lagi satu sejarah hitam tentang kepimpinan negeri yang sering dicemari skandal. Kita ada 3 senario besar. Jeffrey tumbang sepenuhnya, disingkir atau terpaksa undur diri. Jeffrey bertahan tapi kurang berkuasa lagi. Atau dia masih ada jawatan tapi pengaruhnya sudah terhad. Dan Jeffrey mungkin bangkit semula. Tidak mustahil karena sejarah politik Malaysia penuh dengan comeback. Segala-galanya bergantung kepada keputusan siasatan, sokongan parti, dan yang paling penting, persepsi rakyat. Jadi, secara kesimpulannya, adakah kita sedang melihat benar-benar pengakhiran kuasa Jeffrey Kittingan atau sekadar episod sementara yang akan dilupakan? Yang pasti, politik Sabah sekali lagi menunjukkan betapa rapuh dan dinamiknya kuasa. Hari ini di atas, esok boleh jatuh. Apa pandangan Anda? Adakah Jeffrey masih mampu bertahan? Atau sudah sampai ke nokta terakhir? Kongsikan komen Anda di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita boleh terus kupas isu-isu besar tanah air. Jumpa lagi dalam ulasan yang seterusnya. Salam hormat. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini perkembangan terkini berkait dengan kes dakwaan timbalan Ketua Menteri Sabah, yaitu Jeffrey Kittingan menerima rasuah berjumlah 1,78 juta. Benarkah itu berlaku? Ini pendedahan dan juga pengakuan terkini Jeffrey Kittingan. Jeffrey Kittingan mengesahkan beliau telah disoal siasat oleh SPRM. Kita ingin memberikan kredit tahniah syabas kepada pihak SPRM kerana ketangkasan melaksanakan tanggung jawab untuk membuat siasatan kepada perkara ini. Dan ini seharusnya menjadi kepuasan kepada semua orang kerana SPRM bertindak tanpa mengira bulu. Timbalan Ketua Menteri Sabah Jeffrey Kittingan menegaskan beliau mengesahkan dia hadir di pejabat SPRM di Kota Kinabalu untuk memberi keterangan berhubung dakwaan menerima 1,78 juta yang dikaitkan dengan skandal perlombongan negeri itu. Kata Jeffrey, dia berada di pejabat mereka sekarang. Saya berada di pejabat mereka sekarang, kata Presiden Parti PSTA itu kepada Malaysia Kini ketika dihubungi. Kenyataan sebelum ini menunjukkan Kittingan dipanggil untuk disoal siasat tengah hari tadi. Bagaimanapun dia dipercayai telah dipanggil oleh SPRM sekitar jam 5.30 petang. Kittingan tiba di pejabat SPRM bersama setiausaha politiknya Anwar Ghani yang menunggu di luar bangunan. Semalam ahli perniagaan Albert T mengeluarkan rakaman video perbualannya dengan Kittingan yang didakwanya menerima bayaran terbesar dalam skandal perlombongan Sabah. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami benci rasuah. Tapi sebelum itu izinkan dulu saya berkongsi kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Berita baik untuk Anda semua yang ada masalah kesehatan. Produk ini dinamakan Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak lagi seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua penyakit. Bahkan imun badan kita yang tidak seimbang akan menyerang makan diri kita sendiri. Tapi terapi imun Transfer Factor for Life ini mendidik, mengajar, menguatkan imun badan kita dan menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan itulah yang bertindak menghapuskan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang,
maka kita sembuh daripada semua penyakit karena imun badan kita yang menghapuskan semua akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nomor telepon yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, diperakui dokter-dokter di seluruh dunia, dan juga penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran abad ini. Kalau engkau sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, mungkin ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Saudara, dalam video itu, T berkata jumlah wang yang dikatakan diberikan kepada ahli parlimen Keningau itu ialah 1,78 juta ringgit, lebih tinggi daripada angka 1,6 juta yang disebut dalam klip video itu. Pertemuan itu didakwa berlaku di sebuah restoran makanan laut di Kuala Lumpur pada 13 Oktober 2024 dan berkisar mengenai pembatalan lesen cari gali mineral. Awal hari ini, Kittingan menafikan tuduhan itu sambil menambah dia tidak benar-benar ingat mengadakan perbualan dengan T mengenai sejumlah wang seperti yang digambarkan dalam video itu. Kittingan berkata perbualan itu nampaknya mengenai derma politik tahun lalu sebelum pilihan raya dan mendakwa ia tiada kaitan dengan skandal perlombongan yang membabitkan Adun Sabah. Susulan penafian itu, T mengemukakan surat sokongan yang didakwa daripada Kittingan untuk permohonan lesen melombong pasir di Pulau Balambangan. Dalam surat yang bertarikh 25 April 2022 yang ditujukan kepada Ketua Menteri Sabah Haji Jinor, Kittingan didakwa telah menyatakan sokongan kepada permohonan lesen melombong pasir di Pulau Balambangan di Sabah yang merupakan usaha sama dengan Yayasan Sabah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.